tak kaulah. Imam Syafi'i cakap apa? Sampai kepada si mati. Jadi kita baca tahlil Yasin sebenarnya, dia ulama suruh kita ingat mati sebenarnya. Nanti kita pun akan ditahlilkan, betul tak? Kita akan ditahlilkan. Nanti nazak-nazak nanti orang rumah kita ataupun suami isteri ataupun anak kita pun akan jemput orang taman, berkumpul kat rumah baca Yasin 3 hari 3 malam. Jadi itu sebab jadi kita baca Yasin ni bukan tertumpu kepada arwah ini saja. Dia maksud atas yang sebenar itu kita sebenarnya. Macam baca talqin jugalah. Baca talqin tu tuan-tuan sekalian sebenar untuk ingat orang ke atas. Itu sebab namanya khutbah kubur. Jadi kita beringatlah kita akan pergi, kita akan mati, kita pun akan merasai kematian. Masya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Taala rahmat apa yang kita buat seketika tadi dan seterusnya insya-Allah. Baik. Jadi malam ni ustaz nak bahas mengenai korban. Ulang balik kan, dah masuk 4 Zulhijjah. Dah masuk 4 Zulhijjah, masuk 9 Zulhijjah orang buat haji wukuf di Arafah. Yang tak buat haji puasa pada puasa hari Arafah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siang yang terbaik adalah siang Arafah, malam yang terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Tahukah kamu apakah itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi siang yang terbaik adalah siang Arafah. Mana yang tak boleh pergi haji lagi, tak pernah pergi haji lagi, jadi boleh pasang niat, azam betul-betul insya-Allah kita kumpul duit, kita nak pergi haji. Jangan manjang tukar kereta, manjang tukar itu, manjang renovate rumah. Haji tak ada diapik ya tuan-tuan sekalian. Bukan tak ada modal, ada modal. Jadi apabila Allah Taala bagi kita akan rezeki yang limpah ruah, kita pun laksana apa akan kemahuan dan kehendak Allah Taala. Sebab haji tu dia salah satu rukun daripada rukun Islam yang akhir, walaupun bracket dekat situ jika yang termampu. Jadi kita kena nilai diri kita. Kalau kita meninggal sebelum kita buat haji, lepas tu kita mampu, tapi sebelum kita buat haji kita dah meninggal. Jadi haji kita ni tuan sekalian wajib diqadakan. Makna dia wajib dibadalkan. Jadi azam insya-Allah boleh. Azam insya-Allah kita pergi pedulikanlah Covid semua boleh dulu. Okey, azam betul-betul kita pergi haji tuan-tuan sekalian. Boleh insya-Allah. Loh lah tu. Mau nyampah tu dah. Boleh insya-Allah. Mangatlah sikit nak pergi haji ni tuan-tuan sekalian, nak sempurnakan akan rukun Islam kita. Jangan pandanglah duit habis 10,000, 20,000. Jangan pandang tuan-tuan habis pergi swasta 40,000, 50,000. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi ganjaran. Orang pergi haji ni tuan-tuan sekalian, bahkan khilaf ulama bagi tahu, balik pada haji dosa diampunkan. Lepas tu orang bagi adakah dosa kecil? Separuh sebilangan bagi tahu dosa-dosa besar sekali diampun. Sebab apa? Sebab tuan-tuan sekalian, hebat tuan-tuan sekalian, akan mulianya orang yang menunaikan fardu haji. Jadi tahun ni Malaysia tak hantar sebab makhluk tu lah. Nak buat macam mana? Allah Ta'ala dah takdir makhluk tu ada kan. Jadi tertahanlah haji pada tahun ini. Mana yang dah daftar, nama dah naik, dah isi borang, dah confirm dengan tabung haji, tak haji batalkan sebab nak jaga maslahat, nak jaga masalah itu ini kan yang menular sekarang. Jadi kita kena terima. Mudah-mudahan tahun depan kita terpilih lagi insya-Allah. Tahun depan kita terpilih lagi. Baik. Jadi korban ni tuan-tuan sekalian, kita faham korban ni sejarah Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail. Betul tak? Kita faham macam itulah. Korban ni, asalkan korban kita masuk akan Nabi Allah Ismail dengan Nabi Allah Ibrahim. Sebab itu yang terjadi daripada peristiwa Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail alaihissalam, maka kita ni tuan-tuan sekalian terjadinya satu kefarduan terjadinya kita satu sunat muakkad. Jadi tiap-tiap tahun kita buat korban. Jadi hukum korban adalah sunat muakkad. Akikah macam mana? Akikah pun sunat muakkad, tapi dia ada tempoh. Daripada umur 7 hari itu sampai 15 tahun. Lepas tu tuan-tuan sekalian, jadi sunat korban. Akikah ni memang setahun seumur hidup sekali je. Kalau korban ini tiap-tiap tahun, kita kena betulkan silap gitu sini. Bukan korban ni 80 tahun sekali.
Bila ditanya masuk korban tak? Dah buat korban masuk kocik dulu. Dia punya kira 80 tahun masuk kocik. Mak dah buat, atuk dah buat, abah dah buat dulu-dulu. Tidak. Korban ni masuk tahun hijrah. Masuk tahun hijrah kita buat tiap-tiap tahun. Anniversary buat tiap-tiap tahun. Jadi cucu tak keluar dalam paut lagi, buat gak jadi. Tak buat juga, sambut. Lenggang paut lah, lenggang kangkung lah, lenggang habis semua dia buat. Bondo yang tak disuruh dia buat. Bondo yang tiap-tiap tahun semua dia buat. Tu masalah kita orang Melayu ni. Kan itu yang kita kena botol kan tu. Nak dikira 80 tahun dulu, atuk dah buat, nenek dah dulu buat, dah korban dah dulu punya korban. Tidak. Korban ni tuan sekalian dia tiap-tiap tahun. Ada joki lebih buat. Memang orang Melayu dengan izin Allah joki lebih buat. Tak boleh seekor satu bahagian. Taman buat tak? Suruh. Buat, berapa sebahagian? 7 ketui, berapa ekor dapat? 4 ekor tak padan. Sekurang-kurang 20 ekor. Tak padan 4 ekor. 4 kali 7 apa? 20, 4 boleh? 28 nak? 28 bahagian. Jadi masuk lagi tuan-tuan sekalian. Masuk lagi. Lembu tak ada, kita bagi ada. Okey. Jadi bondo ni sebenarnya kita kena betulkan fikrah kita. Sebab kita belanja banyak mana? Bila belanja banyak mana ni tuan-tuan sekalian, time sama masuk ya. Sunat muakkad ni memang betul-betul dituntut dalam Islam untuk kita berkorban tiap-tiap tahun. Tak boleh lembu seekor satu bahagian 700 ataupun lebih pada tu ataupun kurang pada tu kan. Tak boleh lembu seekor pada kambing pun boleh, tidak menjadi masalah. Bibi pun boleh. Jadi hukum ni sunat muakkad. Ingat tahun depan kita nak buat tiap-tiap tahun. Masuk korban tuan-tuan sekalian. Satu bahagian ataupun satu ekor. Auliat ni satu ekor seorang. Auliat tak boleh satu ekor. Lembu mahal pun harga tiket kapal terbang pergi umrah. Jadi kita pun tak nak ambil sebahagian nak boleh. Tidak menjadi masalah. Kalau campur kan 3 bahagian akikah, 4 bahagian kurban pun boleh. Tidak menjadi masalah. Sebab satu bahagian menyamai dengan seekor kambing. Jadi hukumnya adalah sunat muakkad tuan-tuan sekalian. Hukum sunat muakkad dia akan jadi wajib fardu apabila kita nazar. Apabila kita nazar dia akan jadi fardu. Okey, apa maksud korban? Korban itu sekalian dia ambil perkataan korba. Korba makna dia merapatkan, mendampingi. Mendampingi akan Allah Taala. Itu makna korban. Lepas tu kalau kita ambil lagi punya bahasa qarib. Qarib makna dia rapat. Jadi kita korban ni nak mendampingkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang masuk korban, ustaz nasihatkan jangan berebut bab daging nanti deh. Waktu masuk korban makna dia rapatkan diri dengan Allah. Ni masuk korban dah ready besen. Sebahagian dia besen ready. Tak salah ambil 1/3 daging tu ambil lah, tak apa. Tetapi janganlah terlampau bona, nyampah tengok orang masuk korban. Jadi janganlah beriu bona dengan daging tu. Namun pun korban dia yang paling sunnah kan ambil cubit, masak dulu dengan palan mentah-mentah. Masak dulu gulai apa tuan-tuan sekalian. Lepas tu masak dulu makan. Itu ambil berkat. Yang lain tu tak apa, saya sedekah semua. Cek betul korban. Baru terasa tuan-tuan sekalian kita korban. Barulah kono dengan dia punya makna merapatkan, mendampingi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita korban duit kita tuan-tuan sekalian, korban harta kita, ini bagi tahu dengan Allah Taala, ini korban kita untuk perintah Allah Taala perintah, walaupun itu tidak fardu, itu dituntut sebab dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sini yang masuk korban tak? Ada? Tak angkat tangan. Tak angkat tangan. Tak angkat kan payah nak ambil daging kan. Ambil macam ni tak ambil dah. So, cukup acik cukup. Daripada cukup tu dalam hati aduh nyampah betul lah. Tak apa, kita ikhlaskan hati kita. Jadi korban itu makna korban. Jadi tahu hukum maksud korban itu mendampingkan diri kepada Allah Taala. Jadi korban ni sebenarnya sejarah korban ni kita faham sejarah Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail. Dia sebenarnya awal lagi berlaku tu. Dia berlaku zaman Qabil dan Habil, zaman Nabi Allah Adam alaihi salam. Sebelum ni ustaz rasa time ustaz datang sini mesti cerita Adam Hawa ni ustaz cerita. Sebab tuan-tuan sekalian ustaz cerita Adam Hawa ni berkaitan dengan korban.
Nah, tuan-tuan tahulah isteri Nabi Allah Adam ada seorang isteri Siti Hawa. Lepas tu anak ada 40 orang. 40 orang tu Siti Hawa pregnant 20 kali. 20 kali sekali kompak. Itu sebab 20. Itu sebab anak Nabi Allah Adam 40 orang. Yang popular 4 tu lah. Qabil, Habil, Abuda, Iklimah. Itu yang popular. Nabi Adam AS tuan-tuan sekalian asal syurga Allah Ta'ala umur 1000 tahun. Nah, setelah wafat Nabi Allah Adam 6 bulan maka wafatlah Siti Hawa. Nabi Adam ni tuan-tuan sekalian bapa sekalian ibu, bapa sekalian orang lah. Jadi yang pertama manusia makhluk Allah Ta'ala turunkan daripada syurga adalah Adam serta tu Hawa. Diturunkan Nabi Adam diturunkan dekat mana? Dekat Sri Lanka ataupun benua India. Hawa diturun dekat Jeddah, bertemu dekat Padang Arafah dekat Jabal Rahmah tu. Pernah pergi Jabal Rahmah tu kan, Bukit Cinta kan. Asal umrah mesti ada cerita Jabal Rahmah tu kan. Apa pengalaman kita di Jabal Rahmah, kita doa, betul tak? Doa pun sekalian doa yang happy lah, doa yang seronok lah kan. Doa nak kahwin lah, nak itu lah, itu tak ada masalah, doa lah. Ambil sempurna akan pertemuan Adam dan Hawa. Doa mengenai cinta dekat Jabal Rahmah. Okey, situ pertemuan Adam dan Hawa kata ulama sejarah. Lepas tu tuan-tuan sekalian, apabila dah besar Qabil dan Habil ni, cerita tu panjang Ustaz ringkaskan. Qabil dan Habil sekalian dewasa, Qabil dan Habil nak kahwin. Apabila nak kahwin Nabi Allah poning, nak kahwin dengan siapa? Sebab hidup adik-adik dia orang. Apabila kahwin minta Allah hantar wahyu, kahwin silang lah, kahwin adik-adik. Nah, memang boleh kahwin adik-adik sebab apa? Sebab kepada kita itu yang hidup adalah anak Adam sahaja. Kahwinlah Qabil dengan Labuda, Habil dengan Iklimah. Si Qabil tak setuju je kat Labuda, tak lawa. Tak nak Labuda, tak lawa. Qabil beritahu. Qabil beritahu tak lawa Labuda. Itu sebab lelaki dia suka pada lawa. Sebab Qabil lawa lu. Betul tak sikit tu suka pada lawa? Betul tak? Jawab lah betul-betul. Takut apa sikit je sebelah tu. Memang kita lelaki suka pada yang lawa. Memang kita suka pada lawa. Lepas tu tuan sekalian Nabi Allah ada minta dengan Allah Ta'ala hantar wahyu, hantar tumbal, hantar korban. Itu hantar korban. Qabil suka dengan pertanian, Habil penternakan. Hantar kibas cantik, homok, putih, lawa. Yang paling dia sayang, paling dia suka. Jadi masuk korban. Kita pun korban dan sekalian dengan hati kita yang telus. Dengan hati kita yang sentiasa membesarkan Allah Ta'ala. Itu sebab yang masuk korban, yang masuk bahagia ni, pastikan kita istighfar banyak-banyak. Janji dengan diri kita tak nak gobok daging. Apa yang kita dapat? Alhamdulillah. Jangan kira satu bahagian, dua bahagian. Masuk 3 bahagian daging 2 kilo. Tulang rusuk satu tu pun patah 2 dia. Tak bondo pembahagian. Tak adil. Jadi konsep korban tu lagi. Kita tak terasa. Jadi pergaduhan pula. Jadi perbahalahan pula. Jadi Qabil macam mana? Qabil buat hantar yang lusuh. Hantar yang tak elok. Dia tak kisah pun. Terima, tak terima, tetap dia nak kahwin dengan Iklimah, adik kembar. Allah Ta'ala tak bagi. So kahwin dengan Habil. Hantar tumbal. Lepas tu si Habil hantar pula. Hantar kambing yang paling lawa. Last sekali biasalah. Ikut hukum akal. Allah Ta'ala terimalah tumbal si Habil, korban si Habil, terima korban si Habil. Jadi perbalahan tak puas hati, dia bunuh si Habil. Lepas dibunuh si Habil, lari tuan-tuan sekalian. Lari ke mana? Lari ke mana? Apa Terengganu? Lari nampak Terengganu, lari ke mana? Lari ke Yaman. Qabil lari ke Yaman. Lari dengan siapa? Lari dengan Iklimah. Lari dengan cinta hati, bawa lagi. Beranak pinak sampai ke Yaman. Bawa lagi Qabil, bawa lagi Iklimah adik itu tuan-tuan sekalian. Jadi kahwin lari ni Qabil dah buat dulu mana Jadi kahwin Thailand, kahwin tu biasa dah kak. Qabil dah buat dulu. Haram kahwin lah. Apa lagi kan? Sekarang ni janda yang ada kat Negeri Sembilan, yang kat Terengganu selalu kat 20,000 orang. Wow, nampak 20,000 orang. Jadi kita lah yang menjadi yang pandai-pandai lah. Okay, jadi itu sejarah yang sebenar. Apabila Qabil dan Habil ni tuan-tuan sekalian, maknanya ibadat korban ni dah terjadi pada zaman Qabil dan Habil. Okay, apabila zaman Qabil dan Habil berlalu, masuk zaman Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Allah Ibrahim tuan-tuan sekalian, dia ada lebih kurang 4 orang isteri. Apa dia? Sarah, Hajar, Kenturah, Siti Hajun. Jadi 4 orang isteri Nabi Allah Ibrahim AS. Isteri yang pertama Siti Sarah, orang Palestin. Hajar, orang Mesir. Asalnya Hajar tu Maharaja Mesir bagi hadiah seorang. Okey, dia khilaf di situ. Satu, Hajar ni perempuan istana. Yang kedua, Hajar ni anak kepada raja di Mesir ketika itu.
Apabila raja di Mesir ni tuan-tuan sekalian, dia gila akan perempuan, sebab dia suka nak bini orang. Apabila Nabi Allah Ibrahim AS, dia Palestin hijrah pergi ke Mesir. Apabila pergi ke Mesir tuan-tuan sekalian, dia dah tahu dah Maharaja Mesir macam tu. Apabila dah tahu Maharaja Mesir macam tu tuan-tuan sekalian, jadi Nabi Allah Ibrahim cakap dengan Sarah, jangan cakap aku ni suami, cakap abang. Lepas tu aku pun anggap kau adik. Sebab apa tuan sekalian, lagi daripada Maharaja Mesir pada ketika itu. Lepas tu Maharaja Mesir tu macam mana tuan sekalian, dia suka mana dengan Siti Sarah, isteri Nabi. Takkan Allah Ta'ala nak biarkan, Allah Ta'ala halang. Jadi apabila Allah Ta'ala takdirkan tak dapat nak buat jahat dengan isteri Nabi Allah Ibrahim AS, Maharaja Mesir tu rasa malu dengan Nabi Allah Ibrahim AS. Itu dia hadiahnya perempuan Hajar tu lah. Hajar jadi pembantu sisa Sarah. Sarah ni kita tahu, Sarah lewat melahirkan anak, lewat lahir anak. Bahkan waktu malaikat ziarah Nabi Allah Ibrahim AS, bagi tahu Nabi Allah Ibrahim, kamu akan dapat anak dalam Al-Quran, akan dapat anak. Lepas tu Nabi Allah Ibrahim tuan-tuan sekalian senyum lah. Siti Sarah donga, perbualan yang berlaku tu donga. Siti Sarah pun senyum juga. Macam mana dah tua boleh anak? Itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Siti Sarah ni tuan-tuan sekalian, apabila lama tak sampai anak, dia tawar Hajar ni jadi isteri Nabi Allah Ibrahim. Asalnya pembantu. Hati-hati dengan pembantu rumah. Asal dia pembantu. Apabila asal dia pembantu, jadi bini. Jadi bini Nabi Allah Ibrahim AS. Siti Hajar kahwin dengan Hajar, dapat anak Nabi Allah Ismail alaihi salam. Nabi Allah Ismail dah umur 13 tahun, barulah lahir Nabi Allah Ishak. Sebab malaikat ziarah Nabi Allah Ibrahim di Palestin dengan Siti Hajar, bagi tahu Nabi Allah akan dapat anak nama dia anak nama Ishak. Yang kedua nama cucu pun nama Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Okey, jadi terjadilah tuan-tuan sekalian dua, satu ibunya Siti Sarah, satu ibunya Siti Hajar. Kenturah ni isteri ketiga, Hajun isi kompak. Kenturah ni khilaf. Kenturah ni antara dua, satu melahirkan keturunan Turki, satu melahirkan keturunan Melayuiyah. Lepas tu Siti Hajun dalam perbahasan lagi. Okay, Ustaz nak cerita dua ni lah, Hajar dengan Sarah. Lahir Nabi Allah Isa AS, Nabi Allah Ismail umur dah 13 tahun. Mana dah besar lah. Beza dia dengan Nabi Allah Ishak AS. Lahir Nabi Allah Ishak, kahwin dengan Rifqah, keluar anak Nabi Allah Yakub. Nabi Allah Yakub tu Kembar Nabi Allah Yakub ni tuan sekalian, tak silap nama dia Ashir ni dia ada masalah dengan keluarga, dia lari sampai ke barat, dia lari sampai ke Rom, dekat Ashir. Jadi Ashir ni tuan sekalian, lahirlah seorang raja yang hebat, nama dia Iskandar Dzulqarnain. Iskandar Dzulqarnain ni sekalian lahir daripada Ashir, kembarnya Nabi Allah Yakub alaihi salam. Nabi Allah Yakub kahwin dengan 4 orang isteri juga. Dia kahwin dengan sepupu muntua dia nama Laban ataupun Laman. Laman ni adik-beradik dengan Rifqah binti Batwil. Laman bin Batwil, Rifqah binti Batwil. Rifqah ni adalah isteri Nabi Allah Ishak. Lepas tu apabila isteri Nabi Allah Ishak, mak itu Nabi Allah Ishak, anaknya Nabi Allah Yakub. Lepas tu adik-beradik Laman atau Laban bin Batwil. Laban ni tuan silang ada 2 orang anak. Mana dia bapa saudara kepada Nabi Allah Yakub, ada dua orang anak. Lepas tu 2 orang anak Nabi Allah Yakub ni selalu ulang lah rumah pak saudara. Ulang. Entah macam mana takdir Allah Ta'ala, kahwin dengan sepupu, minat dengan akak, minat dengan adik pun naik. Lepas tu dah biasalah akak dulu yang kahwin. Lepas tu baru adik. Zaman tu tak adalah adat berpati, faham tak? Lakah bondu tak ada. Okey, jadi kahwin dengan akak, fitrah. Semula jadi mesti akak lah, kena lepas dulu kahwin dengan akak. Bapak mentua ni daripada tahun ke tahun tengok Nabi Allah Yakub ni bukan tak redha, tapi biasalah. Dia kahwin bukan dengan cinta hati dia. Tengok, Nabi Yakub lain ni. Kenapa masalah? Cerita minat dengan adik tu pun kahwin dengan adik. Zaman Nabi Allah Yakub adik-beradik boleh jadi madu. Zaman sekarang tak boleh, jangan buat gila. Faham tak? Dengan akak dengan adik lah boleh, haram. Tunggu corai ataupun mati. Adik-adik tu pun kahwin dengan adik-adik yang lain. Dia kahwin 2 orang dua orang ni jadi madu lah. Lepas tu Nabi Allah Ishak sayang Nabi Allah Yakub, jemput Nabi Allah Yakub datang rumah. Bawalah menantu 2 orangnya. Lepas bawa menantu ni, Nabi Allah Ishak ni sayang Nabi Allah Yakub, bagi pembantu kepada dua-dua tu.
Ini yang kes jadi kahwin pek tu. Bagi pembantu dua-dua. Seorang dapat satu, seorang dapat satu. Nama seorang tu Balhah dengan Zalfah. Balhah dapat isteri nombor satu, Zalfah isteri nombor dua. Yang boleh ayat adik-adik tu lah. Okey, lepas tu buat balik dalam perjalanan kehidupan. Jadi yang dua orang ni, yang Zalfah Balhah ni, isteri yang pertama kahwin dengan Nabi Allah Yaqub. Yang pembantu kedua pun kahwin dengan Nabi Allah Yaqub. Sudah pek orang bini bahagia tak kah? Bahagia tak kah? Bahagia lah, apa tak bahagia pula? Bahagia, Masya Allah, bahagia. Kahwin umpat Nabi Allah Yaqub AS. Seorang ni tuan-tuan sekalian ada nama orang anak. Yang pertama Raubin, Syam'un, Lewi, Yahuda, Idzakar, Zebulun. Nama Yahudi tu ambil daripada nama Yahuda. Levi tu lahir Nabi Allah Musa AS. Nabi Allah Yusha' tuan-tuan sekalian lahir kepada keturunan Nabi Allah Yusuf AS. Isteri kedua tu yang adik itu dapat dua orang, Nabi Allah Yusuf dengan Bunyamin. Lewi ni tuan-tuan sekalian banyak melahirkan keturunan Nabi. Tapi kalau Nabi Allah Yusha' dia asal daripada keturunan Nabi Allah Yusuf AS. Dia tak bagi kepada Lewi. Nabi Allah Musa pun Nabi Allah Musa kepada Lewi. Lewi ni tuan-tuan sekalian makna banyak melahirkan keturunan Nabi. Kalau lepas tu yang kedua Nabi Allah Yusuf dengan Bunyamin, isteri nombor 3 pembantu rumah tadi dapat anak Jad dan Ashir, keempat dan Naftali. Itulah the true Bani Israel, dua boleh anak beranak. Yang pertama Robin, Syam'un, Lewi, Yahuda, Idzakar, Yusuf, Bunyamin, Ashir dan Jad dan Naftali. Itu dua boleh nama Bani Israel. Jadi pergi kepada Nabi Allah Ismail AS. Nabi Allah Ismail ni tuan-tuan sekalian, ibunya Siti Hajar. Nabi Allah Ibrahim apabila ditinggalkan Hajar dekat Mekah, dia pergi dekat Palestin. Jadi tinggallah dua orang ni, tinggal anak beranak ni dekat Mekah. Mana dekat tuan sekalian? Terjadinya sumur Zam-Zam tu daripada pengorbanan Siti Hajar dengan Nabi Allah Ismail. Kita tahu bagaimana Siti Hajar dengan Nabi Allah Ismail, pengorbanan Hajar, cari air untuk Nabi Allah Ismail, ulang Safar Marwah. Asalnya tuan-tuan sekalian, itu satu kebiasaan fitrah sahaja. Apabila pengorbanan Siti Hajar dengan Nabi Allah Ismail sampai ke mati, sampai ke kiamat, tuan-tuan sekalian, kita nak buat haji, wajib kita sa'i. Itu yang masuk buat pengorbanan tu kita nampak. Bahkan ulama beritahu pengorbanan ni bukan sekadar pengorbanan Nabi Allah Ibrahim saja. Pengorbanan zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda tu bayangan daripada sa'i itu jadi kefarduan bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak cerita bahagian korban itu sekalian sungguh-sungguh hebat. Sungguh-sungguh tuan sekalian, korban ni kalau dia punya kisah kita lihat daripada bondo ni kebiasaan fitrah nak cari air untuk anak, pengorbanan suami, isteri dan anak ni, makanya jadi fardu pula kepada kita nak buat haji, nak buat umrah, kena buat sa'i Safar Marwah. Tuan-tuan sekalian, Nabi Allah Ismail pun terdiam. Jadi apabila dia hentak kaki Nabi Allah Ismail, terpancurlah air Zam-Zam. Situ pun banyak khilaf. Lepas tu tuan-tuan sekalian, dah besar Nabi Allah Ismail, dah dewasa, Nabi Allah Ibrahim ziarah kedua anak ni ke Mekah. Nabi Allah Ismail nampak ayahnya tuan-tuan sekalian, terus pandang mengaku ayah terus, sebab dia tahu itu adalah ayahnya Nabi Allah Ibrahim walaupun lama tak jumpa. Dah seronok jumpa anak bini tuan-tuan sekalian, datang perintah Allah Subhanahu wa taala suruh sembelih. Itu sebab tuan-tuan sekalian, dalam hukum haji dia ada tarwiyah Arafah, lepas tu nahar. Tarwiyah Arafah nahar 8, 9, 10. 8 kita tarwiyah dekat mana? Dekat Mina. Lepas pergi Mina 8, pergi 7 bermalam, 2 malam ataupun 1 malam. Lepas tu Arafah berada waktu Zuhur tu hingga ke subuh, gelincir matahari hingga ke subuh, itu waktu Arafah. Lepas tu 10 kita nahar lepas sembahyang raya. Nahar mana dia tuan sekalian? Potong. Mana dia buat keputusan sembelih. Jadi Nabi Allah Ibrahim, Allah Ta'ala bagi mimpi. Lepas bagi mimpi tuan-tuan sekalian, Arafah tu masa berfikir nak buat macam mana ni. Masa berfikir, dapat mimpi, berfikir tuan-tuan sekalian, Arafah. Lepas tu buat keputusan sembelih Nabi Allah Ismail AS. Sembelih Nabi Allah Ismail AS, Allah Ta'ala tukar dengan kibas. Kibas mana dapat kibas? Bismillahirrahmanirrahim. Kibas apa? Kibas? Sebab Habil lah. Kibas Habil tu dapat tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala turunkan kibas tu buat stok dekat syurga, turunkan waktu sembelihan Nabi Allah Ismail AS.
Okay, jadi nak bagi tahu di sini tuan-tuan sekalian, kisah ini sungguh-sungguh menyayat hati. Dengan ayah tak jumpa anak dah berpuluh tahun tak jumpa anak, Nabi Allah Ismail AS tinggal waktu kecil lagi dah tinggal dekat tanah yang gersang. Allah Taala pelihara dua beranak ni tuan-tuan sekalian. Apabila datang bertemu tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala uji Nabi Allah Ibrahim semula. Nabi Allah Ismail tidak membantah tuan-tuan sekalian jika itu adalah arahan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mimpi Nabi ni tuan-tuan sekalian, mimpi wahyu, mimpi yang datang daripada Allah. Mimpi kita ni jangan haraplah mimpi Nabi. Jadi mimpi Nabi ni semoleh. Jadi Nabi Allah Ibrahim AS tuan-tuan sekalian semoleh Nabi Allah Ismail atas perintah Allah Taala. Jadi terjadilah zaman kita ni sampai hari berulang bertahun-tahun tuan sekalian, sampai Nabi Muhammad SAW pun berkorban. Jadi itu sejarah tuan-tuan sekalian akan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim AS, Nabi Allah Ismail AS, isteri Siti Hajar. Okay, jadi pengorbanan ni tuan-tuan sekalian dah lama. Jadi kita bawa pada diri kita tuan-tuan sekalian, apa pengorbanan bagi diri kita? Apa yang kita nak buat tuan-tuan sekalian? Pengorbanan kita untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nak korban kita tuan-tuan sekalian untuk diri kita. Bagaimana kita nak mentaati perintah Allah Taala dengan setiap waktu dan keadaan. Bahkan kita nak ibadat ni tuan-tuan sekalian, kono ibadat yang betul-betul. Bukan ibadat yang sekadar kita ibadat ni tuan-tuan sekalian, kita tak pandang apa kemahuan dan kehendak Allah Ta'ala. Daripada A sampai ke Z, kita kena lihat ibadat kita bertepatan dengan apa kemahuan dan kehendak Allah Ta'ala. Begitu juga dengan korban kita. Apabila korban kita ni, kita buat ikut-ikut kita. Kita tak tengok lembu tu cukup umur ke. Kita tak lihat tuan-tuan sekalian dapat pada mana ke. Bahkan kita tak tahu pembahagian tu macam mana. Kita kena tengok pembahagian daging tu pula dah boleh masuk korban. Orang yang bertanggungjawab kena bahagi daging tu betul-betul. Satu bahagian. Dia bukan tak boleh main bagi macam kita buat kenduri. Tak boleh. Dia satu bahagian dalam fiqh manhaj Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan satu bahagian kita bagi kepada orang yang masuk bahagian. Yang 7 orang ataupun yang seekor lembu tu lah. Lepas tu satu bahagian lagi kita bagi kawan-kawan dia. Kau nak bagi kawan-kawan, lepas tu bagi kawan-kawan, lepas tu kawan-kawan yang kaya semua boleh terima. Tidak terhad satu bahagian tu. Lepas tu satu bahagian lagi untuk fakir miskin. Jadi 3 bahagian ni tuan-tuan kena pecahkan. Jadi memang rumit lah baru kena pecah. Kalau orang cakap tak apalah, ikutlah lagi je lah. Kalau kita bagi daging tu buat upah, haram, tak boleh terima upah. Daging korban tu sebagai daripada daging korban, kena bagi dana yang lain. Kalau kita nak bagi upah kepada orang yang melapah, yang boleh, orang yang potong-potong daging agih-agih kan tu. Jadi bab ini tuan-tuan sekalian, kita kena hati-hati. Sebab ini bab ibadah. Ini apabila bab ibadah kita bahagi pun kena hati-hati juga. Pastikan asnaf dekat tuan-tuan ni dapat daging yang korban dekat surau tuan-tuan sekalian. Kena bagi 3 tuan-tuan sekalian. Lepas tu apabila tuan-tuan bagi kepada fakir tu ikut daging dia. Contohlah tuan sekalian, dia dapat daging sampai 30 kilo, 40 kilo. Tak tahu nak buat apa, makan pun dah tak larat dah. Sudah dia buka meja kat depan, berjual daging lembu. Kita pun tengok plastik termanung, kita macam plastik den bagi kau ni kan. Kita pula beli dengan dia, boleh tak ada masalah, itu jadi hak dia. Jadi yang tak bolehnya tuan-tuan sekalian, apabila yang nazar itu, orang yang kita bagi hadiah ke kawan kita yang bukan golongan asnaf, dia tak boleh jual, dia boleh makan sahaja. Kita boleh makan, boleh, tidak menjadi masalah. Akikah kita nak bagi orang makan, masak. Kalau korban sunnah kita bagi dalam keadaan muntah. Lepas tu gigi lembu tu kita tengok, lembu cukup umur apa lembu? 2 tahun nak masuk tahun ketiga. Kalau kambing licin pun sama. Kambing bibiri ya setahun. Kalau sebelum setahun gigi bawah ni dah gugur. Nama dia musinnah. Gugur gigi bawah ni sebelum dia sampai setahun tuan-tuan sekalian. Dah gugur gigi bawah. Okey, umur dia wajib sampai 6 bulan ke atas. 6 bulan ke atas barulah dibolehkan korban. Walaupun tak cukup setahun, tetapi gigi bawah ni dah gugur. Tuan-tuan, lembu kena ingat betul-betul. Kalau silap potong lembu yang tak cukup umur, tak jadi korban. Dia tak jadi korban, dia sah potong, boleh makan daging, tapi tak jadi ibadah korban, jadi sedekah macam tu lah. Sayanglah sebab korban datang 4 hari tu kita boleh nak repeat lembu dah tak ada orang sekalian. Jadi kena tengok betul-betul lah. Nampak lembu tu besar, mungkin bakar dia besar, mungkin tak cukup umur. Bakar Brahma, drug master, drug master dia punya baret sampai 800 kilo. Jadi bakar tu sekalian nampak besar tapi tak cukup umur. Itu sebab tuan-tuan pergi ladang, ni gigi tuan-tuan cakap cukup umur belum? Dah, pastikan betul-betul. Kadang-kadang ladang ni masalah juga. Benda tak cukup umur, dia kat cukup umur. Sekali moleh tuan sekalian, ambil kau gigi susu. Dah gigi susu bawah dia tak musina, mana dah cukup umur.
Ada dua tompek lagi. Satu tengok tolur dia. Tolur dia tak ada dalam fik. Tolur cakap-cakap orang. Nak tahu tak tolur lembu kan? Yang Melayu tu. Tolur tu kan? Tolur lembu tu, kalau nampak Melayu tu cukup umur. Tapi tak confirm lagi untuk gigi juga. Lepas tu tanduk tu ada dua golong tu orang cakap dah cukup umur. Tapi tak confirm juga untuk gigi. Jadi ada satu kes, dia dah moleh tu sekali. Dia singkat tengok gigi tak gugur lagi. Bila tak gugur tu tak jadilah binatang kurban. Jadi kalau kita buat macam tu, kita ingatkan binatang tu kurban, ingatkan sah, dia cukup umur, rupa-rupa yang tuan-tuan sihat sah. Jadi dengan seluruh tuan-tuan sekalian, hati-hati. Jadi hati-hati bab bodoh ni lah. Lepas tu buat pembahagian. Cukup kita kena detail. Bab pembahagian cukup kena detail. Tuan-tuan yang bertanggungjawab, yang jadi pengurusan untuk surau, untuk korban per ekor ni, tuan-tuan kena disiplin. Jangan cakap tak apa, kepala ambil, ekor nak ambil, itu pun tak boleh. Tak boleh sebab lembu ibadah tak boleh main bagi. Yo, nak kepala ambil itu ambil tak boleh. Bodoh tu boleh manfaat. Kono bagi tahu dengan tuan, boleh tak? Lepas tu masalah okey. Bahagian-bahagian tu ada tiga bahagian pecahan tu pula. Itu sebab tuan-tuan sekalian, bondo ni dia apabila kita ikut flow betul-betul dia nampak rumit, tetapi hadiah dia, ganjaran dia adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu main surut daging masalah juga. Macam buah abah dia buat menyampah tu. Surut bola plastik ni ambil satu sikit sekilo habis sudah. Yang asnaf pun tak dapat. Yang buat kojol konyang tuan-tuan sekalian, tak boleh. Jadi bondo ni disiplin dalam ibadah. Yang ustaz nak tahukan dia disiplin dalam kita mengerjakan ibadat kurban. Kena disiplin, yang seorang kena jaga. Kena tengok mata ni korban, bukan berkira. Sebab kita tak nak jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bondo orang tak nampak, kita boleh sembunyi, tapi di hadapan Allah Taala nak sembunyi macam mana? Jadi bondo ni tuan-tuan sekalian, dia akan jadi kudis, dia akan jadi luka, dia akan jadi menanah apabila kita tinggalkan tuan-tuan sekalian. Bondo ni kita nak jawab ke akhirat nanti. Lepas ni janganlah semua tarik diri, semua petugas tarik diri. Tak nak lah tarik diri. Bukan macam tu, bukan nak nyomeh kan. Nak suruh hati-hati. Lepas tu jangan buat surau masjid ni macam balai raya, tahu tak? Habis program, habis cabut. Habis program, cabut. Orang azan, Allahu Akbar. Yang masuk korban, yang tadi datang berkumpul ramai-ramai. Tuan-tuan sekalian, mungkin tahun ni tak ramai lah sebab dengan SOP kan. Tak boleh 50 orang, lepas tu lembu pun 10 ekor satu hari kan. Tak lebih 50 orang. Jadi apabila tuan-tuan sekalian bondo ni berlaku, ini tempat rumah ibadat, itu sebab panggil orang ramai biar tahu ini surau, ini masjid. Selalu buat surau, selalu buat kat masjid kan. Yang datang mai jemaah sekali ya. Jangan selebut lagi. Lepas ambil daging blue lagi. Daging blue lagi. Tak seronoklah macam tu. Jadi bondo ni tuan-tuan sekalian yang perlu kita titik beratkan dalam ibadat bab korban. Sebab ini nak mendampingi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bondo inilah yang kadang-kadang kita terlupa untuk laksana. Kalau perlu betul-betul kita buat tuan-tuan sekalian, insya-Allah akan menusuk dalam kalbu kita tuan-tuan sekalian. Inilah ibadah kurban. Aku pada tahun ini Allah Taala tuan-tuan sekalian bagi ganjaran pahala. Allah Subhanahu wa taala janji dengan syurga. Bahkan yang kita korbankan tu jadi binatang tunggangan di akhirat kelak nanti tuan-tuan sekalian. Dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang time korban itu tuan-tuan sekalian bondo yang hebat. Dan lagi satu tuan-tuan sekalian, apa yang dikatakan korban itu tuan-tuan sekalian, umrah ataupun haji, bondo yang hebat. Sampaikan orang yang nazar untuk i'tikaf dekat Masjidil Haram, dia kena buat juga dekat Masjidil Haram. Kalau orang yang bernazar nak nazar i'tikaf dekat masjid, contoh buat kat Masjid Siti Khadijah, tak jumpa Masjid Siti Khadijah, dia boleh buat mana-mana masjid, tidak menjadi masalah. Tetapi apabila dia dah niat i'tikaf, niat nazar i'tikaf dekat Masjidil Haram, dia kena i'tikaf dekat Masjidil Haram. Ini nak bagi tahu tuan-tuan sekalian akan hebatnya akan tanah haram yang Allah Subhanahu wa taala haramkan di dalam Al-Quran, haram untuk orang kafir. Jadi khas untuk orang Islam. Berlakunya bondo ni tuan-tuan sekalian dekat tanah haram. Berlakunya bondo ni dekat Makkah Al-Mukarramah. Peristiwa yang berlaku ni tuan-tuan sekalian, peristiwa yang hebat. Itu sebab dituntut sangat-sangat kita buat korban. 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah disunatkan kita berpuasa. Yang paling auliat muakkad itu tuan-tuan sekalian puasa Arafah. 9 Zulhijjah. Orang yang naikkan haji dia akan wukuf dekat Arafah. Lepas tu kita sembahyang raya. Lepas sembahyang raya baru sah untuk kita sembelihan. Tak boleh kita nak menyembelih sebelum sembahyang raya. Kono-kono hari Jumaat ni kan. Tak apa kono hari Jumaat, asal hari Jumaat tak nak buat korban. Buat. Hari Jumaat buat tak? Sabtu. Kalau boleh tuan-tuan sekalian buat hari Jumaat. Buat seekor 2 ekor pun tak apa. Sebab yang auliat hari Jumaat. Apabila buat Jumaat yang auliat. Sebab dia nahar tu hari Jumaat ni. 31. Hari Jumaat tu yang auliat buat.
Sebenarnya hari Jumaat, kono hari Sabtu dia akan jadi tasyrik. Lembu tu tak jadi lembu nahar, dia akan lagi lembu tasyrik. Tasyrik 1, tasyrik 2, tasyrik 3. Tapi sah, jadi juga korban, tapi dikatakan tasyrik. Yang paling auliat 10 Zulhijjah. Tak kira lagi apa. 10 Zulhijjah. Usahakan tuan-tuan sekalian untuk buat 10 Zulhijjah. Kalau ada kekangan juga tak apalah. Tapi tak jadilah lembu nahar tu. Dia akan jadi 11 Zulhijjah, dia akan jadi sembelihan korban hari tasyrik. Dia tak akan jadi 10 Zulhijjah hari nahar. Okay, jadi bondo ni tuan-tuan sekalian, kita nak ambil boreh. Bila kita ambil boreh, insya-Allah Allah Taala sayang. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi rahmat, kasih sayang kepada kita semua. Nah, kita nak jadikan bondo ni tuan-tuan sekalian mendekatkan diri kepada Allah. Jangan jadi bondo ni buat korban, asalkan buat korban masa muka. Buat korban masa muka. Apa kes bobot daging. Apa kes bobot kepala. Dia dapat kepala, dia tak dapat kepala. Memanglah kepala tu sendiri. Dia dapat ekor, dia tak dapat ekor. Dia dapat kaki, dia tak dapat kaki. Semua berebut tuan-tuan sekalian. Itu jadi masalah. Bahagian potong tulang. So, bondo ni depan mata ustaz terjadi bergaduh-gaduh pasal daging tuan-tuan sekalian. Bermasa-masa muka. Waktu nak balik tu pintu kereta bam dihentak sekali. Tak payah hati, daging pek sikit. Inilah kepahaman yang kita nak bagikan dalam kita menjalani ibadah. Dalam kita nak menjadi ibadah. Kono-kono lah tuan-tuan sekalian, waktu ni waktu Covid semua boleh. Waktu yang menular ni tuan-tuan sekalian, dulu memang kita tak boleh ibadat. 3-4 bulan kita tak boleh sembahyang berjemaah. Lepas tu waktu hari kurban ni pun tuan-tuan sekalian penuh dengan SOP. Payah tuan-tuan sekalian. Tapi payah-payah pun boleh kita meraikan Idul Adha. Kita takbir gayo, betul tak? Takbir gayo sebelum ni takbir gayo kat rumah. Waktu ni wallahu alam lah, kalau pemerintah bagi buat macam amalan biasa lah, rumah ke rumah takbir raya tiap-tiap malam raya selalu Syawal kita buat kan. Ya, Idul Adha ni jaranglah bagi masyarakat Melayu buat rumah ke rumah ni untuk takbir raya. Takbir raya mula bila? 9 Zulhijjah subuh tu dah mula takbir raya. Orang tak tahu tak kira lah, tahu tak tahu bagi tahu dengan ahli Korea 9 Zulhijjah tu dah mula. Subuh tu kat 9 Zulhijjah dah boleh takbir raya. Ini istimewanya tuan-tuan sekalian Idul Adha. 9 Zulhijjah sampai bila? Sampai 13 Zulhijjah lah. Hari tasyrik itu boleh takbir raya. Sepanjang lepas sembahyang takbir raya. Lepas sembahyang takbir raya. Dalam kereta takbir raya. Sepanjang-panjang kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. 9 Zulhijjah pagi itu dah boleh takbir raya. Jadi seronok tuan-tuan sekalian kita meraikan Idul Adha. Idul Fitri tak boleh kita sembahyang raya pun ke rumah. Tak pernah jadi khatib pun jadi khatib. Nampak? Dapat kita belajar jadi khatib. Lepas tu Idul Adha ni dapat kita sembahyang berjemaah. Sebelum ni tak dapat. Betul tak? Pergi mana-mana tutup. Pergi mana-mana nak travel tuan-tuan sekalian, R&R tutup. Kedai-kedai buka tuan-tuan sekalian tapi surau tutup. Lepas tu jamban tempat terberak terkonceng boleh pula. Surau ditutup tuan-tuan sekalian. Macam mana? Itu keadaan pemerintah untuk nak beritahu, nak selamatkan kita daripada pandemik menular. Lepas tu pergi kat masjid surau tutup. Tuan-tuan tengok masjid surau mana dekat tempat segambar-gambar jompo ke tutup. Tutup tak boleh tuan-tuan sekalian. Tak cukup dengan tali merah putih. Tali kuning dia bantai tuan-tuan sekalian. Tak cukup tali kuning, pasang banner besar-besar. Tak boleh masuk. Jadi bondo ni Allah Rabbi, kita tengok tuan-tuan sekalian selalu boleh kita sembahyang berjemaah. Azan laung tuan-tuan sekalian tapi kita tak boleh datang. Azan laung kita tak boleh datang. Jadi apabila Allah Ta'ala dah buka macam ni tuan-tuan sekalian, akan nikmat kita solat berjemaah, tuan-tuan janganlah tinggal. Adik-adik, abang-abang, mana-mana tempat, kalau pergi bekerja cari untuk kita solat berjemaah. Kalau kita lewat datang pun, mari datang surau, mari datang masjid, tempat qaryah selalu kita sembahyang tu, mari datang. Kita ajar diri kita tuan-tuan sekalian. Kita tak nak sembahyang di mana apabila kita duduk seorang ni, kita tak nak. Kita nak datang dekat rumah Allah Ta'ala. Di mana tempat azan dilaungkan tuan-tuan sekalian, itu sunnah kita menunaikan sembahyang. Lagi-lagi sunnah Rasulullah dalam keadaan berjamaah. Mari datang tuan-tuan sekalian. Jika Allah Ta'ala uji lagi sekali, tak tahulah nak cakap apa tuan-tuan sekalian. Hari ini Allah Ta'ala dah buka. Kita doa banyak-banyak, mudah-mudahan bodoh ni tidak menular. Memang tuan-tuan sekalian, makhluk ni tuan sekalian adalah Allah Ta'ala punya makhluk. Jadi nak selesaikan masalah pun tuan sekalian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dengan orang kafir ni lain tau. Yakin kita dengan orang Islam lain. Orang Islam pun buat SOP macam ni. Jarak pakai mask. Orang Cina pun buat. Orang India pun buat. Apa beza tuan-tuan sekalian? Beza kita yakin apa yang kita ada hari ni tuan-tuan sekalian, yang kita dapat hari ni, ini adalah ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah sayang pada kita tuan-tuan sekalian. Allah bagi kita ujian supaya kita beringat dengan apa yang Allah Ta'ala bagi, kita ambil betul-betul, kita buat betul-betul. Jika Allah Ta'ala dah tarik nanti, lain pula yang jadi tuan-tuan sekalian. Jadi hari ni kita ingat betul-betul.
Kita kena yakin tuan sekalian, makhluk ni adalah makhluk Allah Ta'ala, yang selesaikan masalah pun Allah. Makna kita orang beriman kena mendampingkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa, samakah orang beriman dengan orang fasik? La yastawun, tidak sama sekali, kata Allah Ta'ala. Jadi apa yang kita fikir hari ni, apa yang kita imankan tuan sekalian, tidak sama sekali apa yang berlaku pada orang kafir. Jadi alhamdulillah hari ni kita ada tampik bertaut. Nah, hari ni kita tampik bertaut, doa dengan Allah, minta dengan Allah, kita buat solat hajat, kita zikir, baca Al-Quran. Nah, minta Allah Taala lindungi kita daripada benda-benda yang tak elok. Jadi masya-Allah tuan-tuan sekalian, apabila berlaku sesuatu perkara yang tidak kita ingini tuan-tuan sekalian, ini adalah takdir Allah Taala. Kita yakinlah Allah yang selesaikan masalah. Kita berusaha dengan akal, lepas itu i'tiqad akidah kita tuan-tuan sekalian, kita bertaut kepada Tuhan yang satu, Allah Azza wa Jalla. Jadi masya-Allah nak masuk dan tuan-tuan sekalian, insya-Allah hari ni dah sampai Zulhijjah, nanti 9 Zulhijjah, nanti Arafah, 10 nanti kita nahar, kita ra'ikan akan Aidul Adha. Kita tak naklah jadi seperti Aidul Fitri kan. Kita jagalah tuan-tuan sekalian, jaga kesihatan kita, nasihat-nasihat daripada ulul amri kita jaga betul-betul. Kita minta dengan Allah Ta'ala lindungi kita daripada musibah-musibah. Nah, musibah yang tak elok, kita tak nak benda ni tuan-tuan sekalian, minta Allah Ta'ala lindungi kita. Anak beranak kita, masyarakat kita, minta Allah Ta'ala lindungi kita. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab kita nak ibadah, kita nak ibadat dengan tenang, kita nak ibadat dengan keadaan kita redha dengan apa kemahuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum waktu masjid surau tutup tuan-tuan sekalian, macam-macam orang cakap tak boleh inilah, payahlah ini. Waktu dah buka macam ni, lain pula jadi tuan-tuan sekalian. Tak mahu dah pula datang, dah jaga-jaga. Makhluk memangkah tu lebih banyak daripada makhluk yang ada dalam ni tuan-tuan sekalian. Itu je masalah tu. Yang mangkah tu, ini tompek kita jaga-jaga. Yang making tu lebih banyak pula orang yang datang. Itu yang masalah tu. Allah Rabbi. Jadi kita kena ubah tuan-tuan sekalian. Yang ada kat sini pastikan tompek kita berjemaah kat surau ni. Nah, kat surau ni tompek kita berjemaah. Mari datang tuan-tuan sekalian. Nanti waktu raya korban ikut SOP betul-betul. Ikut betul-betul tuan-tuan sekalian. Takut benda ni jadi fitnah. Bukan nak nyusahkan kita supaya fitnah tidak tersebar dalam kita melaksanakan ibadah. Sekarang ni orang jahat. Dia kalau viral aku tu tahu dia bono yang tak betul pun sekalian orang boleh percaya. Jadi kita kena jaga. Ini memang zaman fitnah. Ini memang zaman tuan-tuan sekalian di mana nak turun Masih Dajjal. Memang ini zaman fitnah. Omeh makin lama makin naik. Betul tak? Orang cerita pasal omeh sekarang. 1 gram nak okey 270. 1 gram. Nah, omeh naik tuan-tuan sekalian. Tahun depan dia kat dalam 300. Tuan nak tahu tak? Omeh naik tuan-tuan sekalian, nak tanda akhir zaman. Omeh naik ni tuan-tuan sekalian, makna nak tanda peperangan akan berlaku. Jadi kena hati-hati. Supaya warna omeh naik, dan kumpul 4 kilo omeh. Tahun depan jutawan dan jual. Memang alhamdulillah rezeki tuan-tuan. Tapi ingat, omeh-omeh naik ni tuan-tuan sekalian, duit tak terpakai ni dah. Memang sabda Nabi SAW, orang akan gila akan omeh. Ada satu tasik tu, tak ingat tasik kat mana tuan-tuan sekalian. Bila timbul tasik tu, kering air tu akan timbul gunung emas. Itu zaman akhir-akhir tanda-tanda kecil kiamat. Jadi omeh tengah naik ni sekalian. Banyak bodoh-bodoh yang berlaku di luar jangkaan kita. Di luar jangkauan kita tuan-tuan sekalian. Tengok bola-bola Eropah, tengok macam mana kuasa-kuasa besar tuan-tuan sekalian nak bertongkar hari. Itu mehnah-mehnah ataupun malhamah kubra, nak berlakunya peperangan akhir zaman. Kita kena percaya sebab Nabi cerita akan peperangan akhir zaman. Akan apa yang berlaku tuan-tuan sekalian. Hari ni penyakit tak kira tuan-tuan sekalian. Macam-macam jenis penyakit. Sampaikan bingung kita nak memikirkan akan penyakit. Inilah tanda-tanda nak berakhirnya alam ini. Jadi benda ni akan berlaku sebab ini adalah perintah Allah Ta'ala. Ini takdir, ini ketentuan Allah Azza wa Jal. Ini kehendak Allah Ta'ala. Yang paling penting hari ini, apakah yang dilakukan oleh diri kita apabila kita mengetahui ini akan berakhir. Dunia akan berakhir. Kiamat akan berlaku. Tanya diri kita, apa yang kita nak bawa? Selepas kita mati, berakhirnya alam yang tidak kekal abadi ini nak menghadap Allah Ta'ala. Di sini tuan-tuan sekalian darul amal, tempat kita beramah. Nak sonang-sonang nanti kat syurga. Pencen pun tak ada duduk sonang dah. Betul. Pencen tak ada duduk sonang. Ada yang kau nak buat. Kawan ajak buat program ni, ajak buat ni, ajak buat itu. Ingat dia nak latih. Lepas habis pencen ni nak betul-betul nak rehat. Tak ada makna. Kadang-kadang anak hantar cucu lah. Kadang-kadang ni lah nak buat rumah lah. Ada projek ni lah. Buat ni lah. Langsung tak rehat. Memang dunia ni bukan tempat kita berehat. Kalau nak sakit nanti tuan sekalian, dah kalau nak pergi ulang-ulang kat hospital, bila kau nak rehat kau nak sakit, dengan gaut lagi, kucing manis lagi, dah tinggi lagi, sejantung lagi, ubat dah sebabat makan. Kalau tengok dah boleh buat farmasi kat badan dia dah.
Nak bagi tahu tuan sekalian, banyak pun kita makan. Jadi tak selesai masalah. Memang nak selesai masalah kita dekat akhirat nanti. Itu sebab ini darul amal. Dunia sirjanul mukmin. Penjari bagi orang beriman, wa jannatul kafir. Jadi syurga bagi orang kafir. Ini tempat kita untuk bersusah payah tuan-tuan sekalian. Memang ibu-ibu memang kena bersusah payah. Nah, sampai ke sudah keluar rumah kena tutup aurat. Betul tak? Ada tak? Sekarang ni dah lepas pencen tak payah boleh buka tudung. Cik dah tua tak ada masalah dah boleh. Tak boleh. Kalau abang lah yang dah berumur betul dah pencen, keluar rumah boleh pakai seluar pendek, pakai seluar dalam keluar. Tak apa, cik dah tua dah pencen. Tak kira mamal dah. Tak boleh. Tak ada tuan-tuan sekalian. Jadi memang tempat kita ni, tempat ni bukan tempat berehat. Ingat, ini dunia, ini syurga bagi orang kafir. Tempat kita mana? Tempat kita syurga yang kekal abadi. Last boleh cerita. Ke 9, semua pandang jam, mana 1 jam, tuan jam. Semua pandang jam macam mana jam ni? Mana jam ni? Nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, ni last cerita. Syurga nanti masya-Allah sungguh indah, sungguh hebat. Umur takkan berganjak. Banyak kali ustaz cerita dah kan, ustaz ulang balik. Umur tidak akan berganjak. Umur yang lelaki 30, umur akak nanti 70 tahun, masya-Allah tak tahulah hebat macam mana. Ditemani oleh bidadari, lepas tu dalam syurga pula ada ghilman, ada pemuda-pemuda yang cantik wajahnya, bidadari yang putih melepak, luas matanya, masya-Allah. Kiri kanan kita perempuan, sana perempuan, sini perempuan, masya-Allah. Perempuan yang boleh kita gauli tuan-tuan sekalian dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang luas mata, cantik mata tuan-tuan sekalian. Allah Rabbi, kalau dia julur jari cahaya itu memalapkan cahaya matahari. Punya hebat tuan-tuan sekalian akan bidadari Allah Taala. Tak boleh kahwin dua kat sini tak apa. Insya-Allah dekat syurga nanti Allah Taala bagi perempuan. Ya bang, betul. Umur abang-abang semua kan dah pencen-pencen nanti umur insya-Allah 30-an, waktu gagah, kuat, besar Nabi Allah Adam, lebarnya tu sekian 3,5 hasta, tinggi nak okey 70-80 hasta. Nah, dia punya ketinggian, wajah indah Nabi Allah Yusuf alaihissalam, akhlak Nabi Muhammad sallam, suara Nabi Allah Daud alaihissalam memang merdu, memang hebat. Lepas tu tak ada makan, tak ada keluar tai, tak ada keluar apa, bau kasturi, tidur di atas timbunan kasturi. Memang kerja kita rehat jadi bos. Nah, lepas tu kalau suami isteri akan berada di atas pelamin masing-masing. Mereka berteleku duduk di atas pelamin hari-hari malam pertama bang. Tak ada malam kedua, tak ada malam ketiga. Hari-hari malam pertama. Allahu Rabbi. Hari-hari malam pengantin. Itu yang kita nak kerja. Susah payah kita hidup atas muka bumi Allah. Allah bayar dengan syurga. Boleh, cukup lah tu kan. Pukul 9 Nah, bayar sampai 8 isyak lebih ni kan. Okey, insya-Allah. Setakat itu saja pengarut kita punya perbahasan mengenai ilmu kita pada malam ini. Mudah-mudahan akan tenang. Nah, untuk kita berehat dekat syurga Allah saya, mudah-mudahan Allah Taala rahmat, boleh kita dapat amal dan sampaikan. Aku liqauli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.